warahmatullahi wabarakatuh. Bab salat berjemaah. Hadis ke 68. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yunadi al-munadi Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatin nafi'ah salli ala Muhammad warda anhu ridha la taskhatu ba'dahu istijaballahu lahu da'wah. Rawahu Ahmad. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca doa ini ketika muazzin melaungkan azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatin nafi'ah salli ala Muhammad warda anhu ridha la taskhatu ba'dah, akan diterima doanya. Musnad Ahmad. Terjemahan doa, ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan dakwah yang sempurna ini, iaitu azan dan solat yang memberi manfaat, kurniakanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan redalah terhadapnya dengan keredaan yang engkau tidak akan murka lagi selepasnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u la yuraddu bainal adhan wal iqamah. Qalu famadha naqulu ya Rasulullah? Qala sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadha hadis hasan. Bab fil afwi wal afiyah. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa tidak akan ditolak pada waktu di antara azan dan iqamah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang patut kami doakan? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, doa mohonlah afiat, iaitu kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Tirmizi. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk solat berjemaah. Hadis yang pertama, hadis daripada Jabir. Jabir ni kita pernah ceritakan dia. Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi yang sempat dengan bai'ah perjanjian Aqabah yang kedua. Kemudian dia ada ayah dia tak bagi dia pergi perang, kena jaga adik sembilan orang adik perempuan. Ayah dia mati masa perang Uhud. Dia ada tama, dia pokok tama, bayar hutang ayah dia. Menarik cerita dia. Dan Jabir ni dari sudut hadis, dia meriwayatkan hadis sebanyak 1540 hadis. Dia yang ke-6 dalam kalangan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama kita sebut Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, kepada Aisyah. Yang ketiga Abdullah bin Abbas. Yang ke-6 Jabir bin Abdullah, yang ke-6. Dalam hadis ini menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesiapa yang menyebutkan membaca doa ketika dilaungkan azan. Ini biasalah kita baca doa ini Allahumma, tapi ini bentuk doa dia lain sikit. Redaksi riwayat yang lain. Maksudnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas solat, lepas azan, lepas iqamat itu ada beberapa bentuk. Ini salah satu bentuk dia. Allahumma rabba hazihi da'wah at-tamah wassalatin nafi'ah. Akan beza sikit. Wassalatin nafi'ah. Kemudian salli ala Muhammad. Warda anhu ridha. La taskhatu ba'dahu istijaballahu lahu da'wah. Jadi bentuk doa yang begini, kata Nabi SAW bahawa doa permohonan dia ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk. Tak kisahlah mana-mana bentuk yang sebelum ni pernah kita baca kan.
Yang penting kita ambil kelebihan ini. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Anas ni baru kita kenalkan dia semalam. Anas bin Malik yang berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anas tu dari sudut hadis dia yang ketiga. Abu Bakar, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik. Dia meriwayatkan sebanyak 2286 hadis, orang yang sangat hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi menarik tentang Anas? Anas ni pernah satu ketika sebab dia duduk dengan Nabi, pembantu Nabi, pernah satu ketika Nabi bagi arahan dekat dia, suruh buat satu kerja. Kemudian ke satu tempat lah, Nabi beritahu Anas, kamu buat kerja-kerja gini, pergi satu tempat tu. Arahan daripada Rasulullah kan. Dia pun dia pergi, dia keluar. Tengah dia on the way tu, dia tengok ada orang main-main. Tengok kulit dia budak kan, umur 10 tahun. Tengok dia main, budak tengok main, seronok nak main, pergi main. Main. Terlupa Nabi punya arahan. Suruh buat arahan Nabi tu. Kemudian tengah dia main, tiba-tiba dia rasa ada orang pegang belakang dia. Dia pun dia paling tengok, ya Allah, Rasulullah tengok Rasulullah teringat kerja tak siap lagi. Kemudian tapi Rasulullah bila dia tengok Anas, Rasulullah ada senyum aja. Dia senyum, dia tanya Anas, dah buat apa yang Nabi dia kata tadi? Dah pergi ke? Rasulullah dia jawab, dia tanya dengan Anas tu dengan suara yang cukup lembut. Dia kata dah pergi ke yang dia arahkan tadi? Lepas tu Anas kata, baru teringat je nak pergi. Bagaimana sifat Nabi SAW, dia mengarahkan tu dengan suara yang lembut. Kalau buat silap, kalau tak pergi pun dia tak. Anas dia kata, aku duduk dengan Nabi SAW 10 tahun, 10-11 tahun gitu. Dia kata Nabi tak pernah arahkan, tak pernah marah. Dia kata, kenapa kau buat gini, kenapa kau buat gini. Dia kata 10 tahun pembantu Nabi tak pernah kena komen dengan Nabi begitu. Tengok bagaimana cara Nabi deal dengan Anas, sifat lemah lembut Nabi SAW. Hingga begitu pun Nabi hanya tegur je. Pernah dan Anas ni, nama dia Anas. Dan salah satu cara Nabi SAW dia lemah lembut dengan Anas ni, dia tak panggil Anas, dia panggil Unais. Unais. Satu Anas panggil Unais. Unais ni maksudnya yang kecil sikit. Jadi bahasa dia lebih macam Aisyah dia panggil Humaira. Humaira isim tasghir. Itu bahasa yang lembut nak menunjukkan kasih sayang Nabi SAW. Itu hebat. Dan Anas ni ada riwayat mengatakan, dia duduk dengan Nabi lama kan. Nabi Anas ketika mana dia mati, dia ada satu tongkat Nabi SAW. Jadi banyaklah barang-barang Nabi ni yang bersama dengan dia. Ada riwayat mengatakan ada satu tongkat yang disimpan, tongkat Nabi. Jadi ketika mana dia mati, dia bagi pesan ke orang bahawa semadikanlah dia bersama dengan tongkat Nabi SAW. Ada satu tongkat pendek yang Nabi punya. Dan kalau kita tengok sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kebanyakan mereka yang menyimpan barang-barang Nabi SAW, ketika dia mati, jadi dia minta benda tu ditanam dengan dia sama. Ada yang simpan rambut Nabi, ada yang simpan baju. Jadi mereka ni bila meninggal, dia minta dia ditanam dengan mereka sekali. Itu jadi sunnah para sahabat. Begitulah sayang kepada Nabi SAW. Dalam hadis yang kedua ni, kata Anas, dia kata Nabi SAW menyebutkan ad-du'a la yurad. Kata Nabi, doa itu tidak ditolak. Bainal azan wal iqamah, di antara azan dan juga iqamat. Antara azan dan juga iqamat, doa itu tidak ditolak. Jadi maksudnya lepas azan kita akan solat sunat kan, solat sunat qabliyah. Maka di antara dua azan dan iqamat itu, maka doa tidak akan ditolak. Jadi kita kena rebut sembahyang sunat qabliyah, kena datang awal solat sunat qabliyah dan berdoa. Kemudian para sahabat ditanya kepada Nabi SAW, apa doa yang perlu kami doakan? Macam-macam doa, nak minta apa? Para sahabat dia tanya. Kemudian kata Nabi SAW, salul afiyah fi dunya wal akhirah. Minta dua, kata Nabi SAW. Minta al-afiyah, kesejahteraan yang bagaimana, kata Nabi? Fi dunya, di dunia, dan juga di akhirat. Minta kita ni sejahtera, sehat, elok, kehidupan yang baik, sejahtera di dunia dan juga di akhirat. Ini doa yang terbaik
yang kita baca di antara azan dan juga iqamah dalam solat-solat sunat ke qobliyah kita, insyaAllah tuan-tuan mulia. Bila kita baca faham ni, kita baca hadis ni, kita tengok, oh ini amalan-amalan yang mungkin kita tak buat lagi, mungkin kita boleh perbaiki dan kita amalkan. InsyaAllah kita fahami amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah. Subhanallah.